Mengapa saya tidak bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Peguam Negara Malaysia? Persoalan yang membingungkan minda setiap orang adalah, bolehkah Yang di-Pertuan Agong memanggil Parlimen semasa darurat tanpa nasihat Perdana Menteri? Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya GK Ganesan. Ini adalah GK TV. Pada 18 hari bulan Jun 2021, saya menerbitkan sebuah video bertajuk "Siapakah yang berkuasa untuk memberi perintah bagi membuka semula Parlimen?" Di sana, saya berpendapat bahawa berdasarkan tafsiran betul Seksyen 14-1-B Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang harus menentukan tarikh bila Parlimen harus dipanggil. Pada 25 hari bulan Jun 2021, Yang Berhormat Peguam Negara mengeluarkan kenyataan media. Peguam Negara berpendapat bahawa di bawah Seksyen 14.1b Ordinan Darurat 2021, Yang di-Pertuan Agong boleh memanggil Parlimen hanya atas nasihat Perdana Menteri. Dua isu timbul dari dua pendapat yang berbeza ini. Satu adalah konflik dan yang kedua adalah kebuntuan perlembagaan. Kita rujuk kepada masalah yang pertama, konflik. Kini terdapat dua cara pentafsiran yang berbeza bagi peruntukan Seksyen 14-1-B Ordinan Darurat. Izinkan saya mengimbas kembali ingatan tuan-tuan dan puan-puan. Seksyen 14.1b menyatakan bagi tempoh darurat berkuasa, Parlimen hendaklah dipanggil, diprorok iaitu ditunda dan dibubarkan pada satu tarikh sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Seksyen 14 tidak mengatakan apa-apa mengenai peranan Perdana Menteri dalam hal ini. Tetapi Yang Berhormat Peguam Negara berhujah bahawa perkara 40 perlembagaan persekutuan terpakai. Perkara 40 menyatakan dengan jelas bahawa Yang di-Pertuan Agong hanya harus bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri. Ini betulkah? Mari kita lihat perkara 40-1 perlembagaan. Ianya menyatakan pada menjalankan fungsinya di bawah perlembagaan ini atau undang-undang persekutuan, dan tolong perhatikan frasa ini, undang-undang persekutuan, Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. Ungkapan pada menjalankan fungsinya adalah jelas. Ini merujuk kepada tugas-tugas Baginda, tetapi tugas-tugas tuanku di bawah undang-undang apa? Tugas Yang di-Pertuan Agong merangkumi dua kategori. Yang pertama, tugas di bawah perlembagaan, dan yang kedua, undang-undang persekutuan. Undang-undang persekutuan bermaksud undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen. Tugas-tugas Yang di-Pertuan Agong semasa darurat ini di bawah perkara 150 perlembagaan dikawal oleh dua jenis undang-undang. Salah satu-satunya adalah Undang-Undang Perlembagaan. Kumpulan undang-undang kedua dipanggil Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Ordinan darurat tersebut belum lagi diluluskan oleh Parlimen. Oleh itu, ia bukan merupakan undang-undang persekutuan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, apabila Yang di-Pertuan Agong ingin memanggil Parlimen untuk bersidang, Baginda mempunyai dua jenis kuasa. Baginda boleh menggunakan kuasa Baginda dalam perlembagaan, iaitu dalam perkara 55. Perkara 55 mengarahkan bagaimana Parlimen harus dipanggil, diprorok iaitu ditunda atau dibubarkan.
Perkara 55/1 menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong mesti memanggil Parlimen. Apabila perkara 50 dan perkara 40 digabungkan, ini bermaksud jika Perdana Menteri memberitahu Yang di-Pertuan Agong, tuanku, tolong saya mohon memanggil Parlimen pada katalah 10 hari bulan Julai tahun ini, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda tidak boleh menolak. Tetapi adakah Perdana Menteri mempunyai kuasa yang sama jika Perdana Menteri ingin membubarkan Parlimen? Katakanlah Perdana Menteri kehilangan sokongan majoriti beliau di Dewan Rakyat. Di bawah perlembagaan, beliau mempunyai dua pilihan. Mengundurkan diri seperti yang dilakukan oleh Tun Mahathir dahulu, atau meminta ke bawah Duli Tuanku untuk membubarkan Parlimen dan memanggil pilihan raya umum. Katakanlah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pergi ke Istana Negara menasihati ke bawah Duli Yang Maha Mulia seperti ini, tuanku, saya kehilangan sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Bolehkah tuanku sudi membubarkan Parlimen supaya kita boleh mengadakan pilihan raya? Soalnya, adakah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda mesti mengikuti nasihat ini? Jawapannya wujud di dalam perkara 55/2 perlembagaan. Yang di-Pertuan Agong tidak perlu mendengar apa-apa yang Perdana Menteri katakan. Dalam perkara 55 Klausa 2 menyatakan Yang di-Pertuan Agong boleh prorok, iaitu tunda atau membubarkan Parlimen. Dalam undang-undang, perkataan boleh, iaitu dalam bahasa Inggeris may, bermaksud Yang di-Pertuan Agong boleh mengatakan ya atau tidak. Sekali lagi, perkara 40/2 juga memberikan pilihan kepada tuanku. Jadi, anggapan bahawa Yang di-Pertuan Agong mesti menerima sepenuhnya apa yang dinasihatkan oleh Perdana Menteri pada bila-bila masa di mana-mana keadaan kepada Baginda adalah sama sekali tidak tepat. Selagi Yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan undang-undang dan dalam semangat perlembagaan, Yang di-Pertuan Agong dapat bertindak mengikut budi bicaranya, walaupun Baginda boleh beralih dari nasihat Perdana Menteri. Sekarang, marilah kita lihat pula sumber tuanku yang kedua. Kuasa-kuasa untuk memanggil Parlimen ini adalah semasa darurat kuasa tambahan yang telah diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong oleh Ordinan Darurat 2021. Seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, Seksyen 14B Ordinan Darurat menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong boleh memanggil Parlimen untuk bersidang. Dengar perkataan-perkataan ini, pada tarikh yang difikirkan sesuai oleh Yang di-Pertuan Agong, bukan Perdana Menteri. Akan tetapi, Peguam Negara berpendapat bahawa Seksyen 17 Ordinan Darurat mempertahankan kuasa Perdana Menteri dalam perkara 40. Beliau mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong mesti mendengar nasihat Perdana Menteri. Malangnya, saya tidak bersetuju dengan tafsiran ini. Sekiranya anda melihat dengan sangat teliti, Seksyen 17 Ordinan memberikan kuasa tambahan kepada Yang di-Pertuan Agong. Kuasa yang ada di Seksyen 17 Ordinan Darurat adalah kuasa tambahan kepada kuasa-kuasa Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda di bawah undang-undang bertulis lain. Seksyen 17 Ordinan Darurat menyatakan seperti berikut. Bagi tempoh darurat berkuat kuasa, kuasa yang diberikan di bawah ordinan ini adalah tambahan kepada dan bukanlah sebagai menggantikan kuasa yang diberikan oleh atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain yang sedang berkuat kuasa. Lihat ayat ini. Bagi tempoh darurat berkuat kuasa, kuasa yang diberikan di bawah ordinan darurat ini adalah tambahan kepada ungkapan
kuasa yang diberikan adalah amat penting. Kuasa ini yang diberikan kepada siapa? Yang berhormat Peguam Negara mengatakan ini bermaksud kononnya kuasa yang diberikan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong. Saya mempunyai pandangan yang berbeza. Saya berpendapat bagaimana Seksyen 17 Ordinan Darurat ditafsir bergantung kepada tujuan nawaitul Seksyen 17. Persoalannya ialah berapa banyak kuasa yang diberikan oleh Seksyen 14(1)(b) kepada Yang di-Pertuan Agong. Peguam Negara berpendapat bahawa apa-apa kuasa Yang di-Pertuan Agong semasa perjalanan darurat hanya terhad kepada nasihat Perdana Menteri. Tetapi Seksyen 17 juga boleh dibaca dengan cara ini. Bagi tempoh darurat berkuat kuasa, kuasa yang diberikan di bawah ordinan ini adalah tambahan kepada dan bukanlah sebagai menggantikan kuasa yang diberikan oleh atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain yang sedang berkuat kuasa. Kepada tuanku, kalau diterima tafsiran ini, apa yang berlaku seterusnya? Ini bermaksud pada masa-masa lain dan di luar masa darurat, kebiasaannya Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tidak mempunyai kuasa untuk melakukan beberapa perkara tanpa nasihat Perdana Menteri. Semasa darurat pula, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa-kuasa tambahan dalam Seksyen 14(1)(b) untuk memanggil Parlimen pada tarikh yang Baginda pilih. Ini adalah kerana Baginda mempunyai kuasa tambahan di bawah Seksyen 17. Bukankah itu kedudukan yang lebih wajar untuk diambil? Saya nak tanyalah, siapa yang menggubal Seksyen 17 Ordinan Darurat 2021 ini dan Seksyen 14? Tetapi ada pilihan nuklear yang saya sekarang laksanakan. Yang berhormat Peguam Negara mempertahankan keseluruhan hujah beliau merujuk kepada perkara 40. Perkara 40 dan 55 adalah peruntukan perlembagaan. Adakah anda tahu apa yang akan berlaku apabila kita pakai kedua-dua peruntukan 40 dan 55 bersama? Perkara 55 dibaca dengan perkara 40 bermaksud Yang di-Pertuan Agong boleh memanggil Parlimen hanya atas nasihat Perdana Menteri. Ini berbeza dengan apa yang diperuntukkan oleh Ordinan Darurat. Seksyen 14 Ordinan Darurat dibaca dengan Seksyen 17 boleh ditafsirkan seperti Yang di-Pertuan Agong dapat menetapkan tarikhnya kerana Baginda memiliki kuasa tambahan. Jadi Seksyen 14 dan 17 Ordinan Darurat berkonflik, bercanggah dengan artikel 40 dan 50 perlembagaan. Jadi apa? Apa yang berlaku seterusnya? Mana yang berkuat kuasa? Mana yang betul? Kita mulakan dengan pilihan yang jelas, dengan perlembagaan. Perkara 4 perlembagaan menyatakan bahawa apa-apa undang-undang yang bertentangan dengan peruntukan-peruntukan perlembagaan adalah tidak sah. Namun, apabila kita memperincikan isu ini, anda akan sampai ke dalam satu situasi dalam kes ini yang saya panggil iceberg nombor 1. Anda tahu apa itu iceberg bukan? Karamkan kapal. Seksyen 18 Ordinan Darurat menyatakan bahawa sekiranya terdapat apa-apa percanggahan atau ketidakselarasan antara peruntukan ordinan ini dengan mana-mana undang-undang bertulis lain, peruntukan ordinan ini hendaklah mengatasi. Perhatikan frasa undang-undang bertulis dalam Seksyen 18 tadi. Kemudian pula apabila anda tafsir perkara ini, anda akan menyedari bahawa anda telah mencapai iceberg yang kedua. Karam lagi sekali. Perkara 160 perlembagaan menyatakan bahawa undang-undang bertulis merangkumi peruntukan perlembagaan persekutuan. Pula
Jika undang-undang bertulis ditafsir sebagai termasuk perlembagaan, maka Seksyen 18 Ordinan Darurat 2021 ini yang digubal oleh Kerajaan PN mengatakan bahawa jika terdapat konflik di antara Ordinan Darurat dan peruntukan-peruntukan perlembagaan, Ordinan Darurat lah yang mengatasi perlembagaan. Adakah satu ordinan yang dibuat semasa darurat tanpa persetujuan Parlimen mempunyai kuasa untuk mengatasi perlembagaan kita? Namun, perkara 4 perlembagaan menyatakan peruntukan perlembagaan lebih unggul daripada undang-undang bertulis yang lain. Tetapi, Seksyen 18 Ordinan mengatakan bahawa Ordinan Darurat 2021 mengatasi undang-undang bertulis yang lain. Jadi ada masalah besarlah antara perkara 40 dan 55 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 14 1B, Seksyen 17 dan Seksyen 18 Ordinan Darurat. Sekarang kita berada dalam keadaan darurat. Adakah Seksyen 18 membatalkan perlembagaan? Ini membawa kepada satu soalan, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah terdapat kebuntuan perlembagaan akibat konflik antara peruntukan perlembagaan dan peruntukan ordinan darurat? Saya rasa jawapannya adalah ya. Siapa yang dapat menyelesaikan kebuntuan ini? Ada jawapannya. Perkara 150 dalam kurungan 8 menyatakan bahawa Mahkamah tidak boleh campur tangan atau mempersoalkan proklamasi darurat atau ordinan darurat. 2 kes Mahkamah Tinggi baru-baru ini mengesahkan kedudukan ini. Oleh kerana tidak ada mahkamah yang boleh mempersoalkan proklamasi darurat atau ordinan undang-undang darurat, hanya ada satu mekanisme dalam perlembagaan yang boleh mempersoalkan. Yang pertama kerajaan, yang kedua proklamasi darurat, dan yang ketiga ordinan darurat. Itu, tuan-tuan dan puan-puan, adalah Parlimen. Ianya dijamin dalam perlembagaan di dalam perkara 150 klausa 8 perlembagaan. Ia menyatakan bahawa proklamasi dan ordinan semasa darurat harus dibentangkan di hadapan Parlimen. Parlimen boleh menerima atau menolak proklamasi dan ordinan darurat tersebut. Ada 2 lagi perkara yang saya ingin katakan sekali lalu. Yang pertama, seseorang yang menggubal mana-mana undang-undang tidak boleh mentafsirkannya. Kenapa? Ini akan membawa kepada keadaan tidak tentu arah. Kerana tafsiran penggubal boleh diubah mengikut niat penggubal tersebut. Kedua, dalam semua kes yang disebut dan nas-nas yang dirujuk oleh Yang Berhormat Peguam Negara, dalam semua situasi yang telah dibentangkan, ordinan darurat dahulu tersebut tidak setara dengan Seksyen 14 1B, 17 atau 18 Ordinan Darurat semasa iaitu 2021. Oleh kerana hanya Parlimen yang boleh mempersoalkan ordinan ini, bukankah ia mustahak dan mendesak untuk Parlimen bersidang supaya kita dapat mengatasi gelombang infeksi COVID-19 yang meningkat ini dan peningkatan jumlah rakyat jelata yang mati akibat wabak ini. Maka mengapa perlu menunda memanggil Parlimen hingga kononnya akhir Ogos atau awal September tahun ini dalam hal kepentingan nasional dan yang mengancam keamanan negara ini? Seseorang mesti menggunakan mekanisme yang ada di dalam perlembagaan dan darurat untuk menyelesaikan keperluan dan masalah rakyat. Kita tidak boleh menggunakan undang-undang untuk menyebabkan dan menyebarkan masalah perlembagaan. Ahli-ahli politik tidak boleh bertindak demi kepentingan terbaik mereka. Mereka mesti bertindak demi kepentingan terbaik orang-orang mereka, mengangkat sumpah untuk melindungi rakyat jelata negara ini. Terima kasih. Subscribe, like, sebarkan. Selamat malam.